Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami pemahaman agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu kami meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas lagi bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifa'an min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alan Nurihan Salmah Sofiza 65, amin. Kemudian Sizul Aisyah Sofiza, amin, amin. Moga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Allah terima amalan kita insya-Allah. Abdul Rahim Saadiyah dan juga Syah serta Juma Syahlina Rohaningah user 311 Ummu Azul Nurdinki Saniyah Muhammad Saleh. Ahlan Ainun Wari, terima kasih Haji Razai dan juga ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Pada malam ini kita nak sambung daripada kitab Marhaban Ya Ramadan, dan pada malam ini berkenaan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Ahlan Aira Aidin, waalaikumsalam. Masun, terima kasih banyak-banyak. Ahlan kepada semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Kak Jamila Osman tanya. Lalu Lita, terima kasih di atas gift yang diberikan. Ayah anda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada Paroi Negeri Sembilan, terima kasih. Aura, terima kasih banyak-banyak kerana beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Adi, terima kasih banyak-banyak. Aura di Amo, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga Ijad, jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ijad Pelagasi, ahlan. Terima kasih semua. Lalu pada malam ni tajuk zakat fitrah. Zakat fitrah ni realiti dia, ramai yang masih ingat zakat fitrah adalah satu-satunya zakat dalam Islam. Walhal zakat fitrah ini adalah pecahan daripada zakat yang banyak. Maka dalam Islam ada banyak kategori zakat, bukanlah untuk membebankan, sebab jumlahnya pun berbanding daripada harta yang ada sebenarnya tidaklah banyak. Maka kalaulah seseorang itu ada pertanian yang tertentu, ada jumlah pertanian yang tertentu, maka dalam Islam ada zakat tanaman. Kalaulah seseorang itu ada yang membela unta, lembu, kambing, kerbau pada jumlah skala besar yang tertentu, maka ada zakat dia. Orang yang berniaga, ada zakat perniagaan dia. Orang yang ada simpanan dalam jumlah yang besar, maka ada zakat simpanan. Dan salah satu daripada zakat adalah zakat fitrah yang wajib pada bulan Ramadan dan Syawal. Dan ini yang kita nak bicarakan. Sebab ada orang ingat satu-satunya zakat adalah zakat fitrah. Maka dia tak pernah tahu adanya zakat simpanan, adanya zakat tanaman, adanya zakat binatang ternakan dan lain-lain. Walhal itu adalah zakat yang lebih besar berbanding daripada zakat fitrah. Maka zakat fitrah adalah pecahan daripada zakat-zakat yang banyak. Dan jangan kita ingat ianya membebankan, tidak. Dia ada syarat-syarat dia yang kalaulah kita benar-benar faham syarat, sebenarnya ianya tidaklah membebankan.
Ahlan-ahlan kepada yang bersama Jamilah Osman, ahlan-ahlan. Begitu juga Ainun Wari, Bobu Ge, kemudian Inara Shopee. Ahlan, terima kasih ayahanda kerana bantu untuk tulis ni Ahmad, Fatimah dan juga yang lain-lain. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Okey, apakah zakat fitrah? Maka zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang cukup syarat dan ianya menjadi wajib apabila seseorang itu telah bertemu dengan Ramadan dan Syawal. Itu zakat fitrah. Nanti kita akan pergi lebih detail. Maka bila seseorang itu dia bertemu dengan Ramadan dan dia bertemu dengan Syawal, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat yang dikenali sebagai zakat fitrah. Berapakah kadar dia? Kadar dia adalah satu gantang. Satu gantang. Gantang ni apa? Sekejap saya tunjukkan. Zaman Nabi SAW, jual beli makanan menggunakan sukatan. Kita menggunakan timbangan, bukan? Kita ada gram, kita ada kilogram, kita kalaulah cecair menggunakan liter, kita menggunakan timbangan, wazan. Zaman Nabi SAW, jual beli menggunakan sukatan ataupun dipanggil mikyal dalam bahasa Arab. Maka ini salah satu contoh sukatan yang digunakan pada zaman Nabi. Cuma yang ni adalah replika. Diambil sebiji, dibuat sebiji daripada replika sukatan asal pada zaman Nabi. Yang ini ada orang hadiahkan kepada saya yang dijual dekat Muzium Madinah Al-Munawwarah. Maka ini salah satu contoh sukatan. Maka ini adalah sukatan yang kecil yang dikenali sebagai cupak dalam bahasa Melayu ataupun mud. Maka 4 bekas ini, 4 mud, maka adalah satu gantang. 4 bekas ni, maka adalah satu gantang ataupun dipanggil sa'. Maka kadar zakat fitrah dalam Islam yang Nabi SAW suruh bayar apabila cukup syarat adalah apabila seseorang itu dia kena bayar 4 kadar bekas ni. Sebab bekas ni kecil, dipanggil mud ataupun dipanggil cupak. 4 bekas cupak, maka jadilah satu gantang. Satu gantang. Lalu satu gantang apa? Satu gantang makanan asasi. Lalu satu gantang ni kadar dia berapa? Kata para ulama, kadarnya adalah lebih kurang 2 kilo 750 gram. 2 kilo 750 gram. Anggaran kadar satu gantang tersebut. 2 kilo 750 gram beras. Itu adalah kadar zakat fitrah. 2 kilo 750 gram. Terima kasih banyak-banyak Nurul Saufi, 2 kilo 750. Terima kasih Syahria Jaafar bantu share. Nurul Saufi, terima kasih di atas gift yang diberikan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Masya Allah. Abimil, kemudian yang lain-lain. Ahlan-ahlan. Maka itu adalah pengenalan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ni, bila manusia ni wajib bayar, nanti kita akan pergi detail syarat dia. Dia wajib bayar bagi orang yang bertemu dengan Ramadan dan dia bertemu dengan Syawal. Maka dia wajib untuk bayar zakat fitrah beserta dengan syarat-syarat yang bakal kita baca. Kenapa dipanggil zakat fitrah? Maka kata para ulama, ianya dipanggil zakat fitrah kerana dalam hadis Nabi sebut begitu. Namun maksud fitrah adalah kerana fitrah ini daripada iftar. Maksudnya seseorang itu dia telah berjaya menyelesaikan Ramadan dan dia bertemu dengan Syawal, maka sebab itu dipanggil zakat fitrah. Maka fitrah di sini bermaksud seseorang yang telah berjaya menyelesaikan Ramadan. Dia telah habis Ramadan dan dia bertemu dengan Syawal, maka itu yang dipanggil fitrah. Sebab itu dipanggil iftar, berbuka puasa, orang yang telah habis puasa. Ahlan-ahlan Muhammad Adnan, terima kasih. Barirah Official, terima kasih bantu share. Kosong dan juga yang lain-lain. Ahlan-ahlan kepada semua.
Dalam hadis, Nabi SAW bersabda tentang zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Zakatul fitri. Sabda Nabi, zakat fitrah. Tuhratun lis-saimi minar rafath. Adalah pembersih daripada kotoran bagi orang yang berpuasa. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Dan sebagai asbab adanya makanan bagi para fakir miskin. Itu tujuan zakat fitrah. Orang tak semuanya Allah berikan kesenangan. Tak semua. Ada orang yang mana kadang-kala nak beli beras pun tak mampu. Nak beli beras. Orang yang susah. Orang yang miskin. Orang yang diuji dengan pelbagai ujian. Maka Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah dari mengikut perintah Allah adalah supaya orang-orang yang susah ni dapat sedikit kegembiraan pada pagi raya. Dan semua orang bergembira sebab menang, berjaya menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka zakat fitrah sabda Nabi supaya menjadi asbab orang yang fakir miskin beroleh makanan. Wa tu'matul lil fuqara'i wal masakin. Maka ini adalah antara hikmah zakat fitrah, antara sebab pensyariatan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Terima kasih Rosilah Muhammad Shah bantu share. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ahlan Kak Nurisah. Waalaikumsalam Nur Azizan. Waalaikumsalam. Dan juga ahlan yang lain. Salasih, terima kasih. Itarun, ahlan. Dan juga Ariana Aira, ahlan you. Dan juga yang lain-lain. Terima kasih. Mak Limah, Laila Azwa, Masya Allah. Ramai sahabat-sahabat yang kita berkenal walaupun secara banyak. Maka ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi menggunakan perkataan zakat fitrah tersebut. Dan Nabi menyebut antara hikmahnya supaya boleh menjadi asbab adanya rezeki bagi orang yang miskin dan fakir. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, maka hadis dalam kitab I'anatul Talibin, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya puasa Ramadan mu'allakun tergantung di antara langit dan bumi dan ianya tidaklah diterima oleh Allah kecuali bila seseorang itu membayar zakat fitrah. Walaupun sanadnya tidaklah kuat, namun penulis kongsikan di sini. Okey. Maka apakah dalil untuk zakat fitrah ni wajib? Apa dalil dia? Yang mengatakan kita kata zakat fitrah ni wajib, kena bayar. Jangan lupa bayar. Maka wajib bayar. Maka apakah dalil yang zakat fitrah ni adalah wajib? Maka dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka dinukilkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah daripada bulan Ramadan ke atas manusia. Farada, Nabi wajibkan. Maka daripada hadis riwayat Bukhari ni menjadi dalil zakat fitrah tu wajib. Dia bukan sunat. Nanti kita akan belajar syarat dia. Bukanlah semua orang wajib. Kalaulah orang tu tak mampu, maka dia tak wajib. Kalaulah seseorang tersebut hamba, bukan orang merdeka, dulu ada golongan hamba, maka tidaklah wajib. Tapi kalaulah orang tu cukup syarat, maka dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Dia bukan sunat, dia adalah wajib. Maka berapakah kadar yang Nabi wajibkan? Sa'an. Nabi wajibkan kadar 1 gantang. Yang kita dah sebut tadi, zaman kita perkiraan 1 gantang adalah lebih kurang 2 kilo 750 gram. 2 kilo. Syaratnya apa? Kejap lagi kita sampai. Sikit lagi. Sebab saya baca, saya kongsikan daripada buku ni. Nanti kita kongsikan syarat ni, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Maya Is, nanti kita akan kongsikan sekejap je lagi syarat-syarat dia. So saya habiskan dulu hadis ni. Maka berapakah yang Nabi wajibkan? Yang Nabi wajibkan adalah kadarnya sa'an 1 gantang. Cuma pada zaman Nabi SAW makanan asasi ni adalah tepung. Maka Nabi SAW wajibkan tepung.
Dan ada orang yang mana makanan asasinya adalah kurma, maka zakat fitrahnya adalah kurma. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari, min tamrin, ada yang membayar satu gantang kurma, min awsa'an min syair, ada yang membayar satu gantang tepung. Dan kemudian ianya wajib ke atas setiap orang Islam. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka jelas, dalam hadis yang sahih, dah disebutkan zakat fitrah itu wajib, kadarnya satu gantang daripada makanan asasi ke atas orang-orang yang telah cukup syarat dia. Nanti kita akan pergi kepada syarat dia. Maka penulis nak bagi kepada kita faham, ada 5 waktu berkenaan tentang zakat fitrah. 5 waktu yang kita perlu betul-betul faham. Okey, maka waktu yang pertama adalah waktu di mana zakat fitrah ni wajib. Maka bila bertemu dengan waktu ni, zakat fitrah menjadi wajib. Maka bilakah zakat fitrah ni menjadi ahlan Amza, terima kasih San, terima kasih SNA di atas gift ayahanda, betul yang cukup syarat, nanti kita akan kongsikan. Ahlan juga Muhammad Asnawi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kepada yang memberi salam. Hizani, terima kasih di atas gift. MS Lovely, Syaiba Beauty, ahlan kepada yang baru join. Kita sedang kongsikan tentang zakat fitrah, yang mana hukum ahkam dia. Maka dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah ni menjadi wajib bila hukum waktu wajib dia kita dah sebut tadi, apabila seseorang itu dia bertemu Ramadan dan dia bertemu dengan Syawal, dia bertemu dengan kedua-duanya. Lalu sebab itu, kalaulah Ramadan ni dia belum jadi lagi wajib, nanti kita akan baca detail. Tapi kalaulah kita dah habis di Ramadan, masuk di malam raya, maka zakat fitrah hukum dia wajib. Sebab itu bila kita faham begitu, kalaulah ada orang yang mana Allah ambil nyawanya pada bulan Ramadan, Allah ambil nyawa daripada bulan Ramadan, dia tak bertemu dengan Syawal, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Maka warisnya tak perlu bayar. Sebab tidak wajib. Sebab dia tak bertemu dengan Syawal, dia hanya bertemu dengan Ramadan. Sama juga contoh, kalaulah ada bayi yang lahir malam raya. Orang tengah sibuk nak masak ketupat, rendang, malam raya dia lahir. Malam raya. Maka bayi yang lahir malam raya, dia tak bertemu dengan Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib untuk dibayar zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i, bilakah zakat fitrah menjadi wajib? Bila seseorang itu telah bertemu dengan Ramadan dan juga Syawal. Maka waktu itu barulah menjadi wajib. Yang kedua, bilakah waktu yang paling bagus, paling banyak pahala, paling afdal untuk bayar zakat fitrah? Maka dalam mazhab Syafi'i, waktu yang paling afdal adalah apabila seseorang itu dia bayar lepas daripada subuh raya pertama. Lepas subuh raya pertama sampailah waktu sebelum solat raya. Tapi kalaulah kita nak bayar waktu tu berhati-hati. Kadang-kala amil sibuk, ramai orang beratur. Tapi zaman kita dah mudah. Zaman kita dah ada pembayaran online. Maka bayar online. Cuma bayar online pun kadang-kala hang. Ramai sangat orang nak bayar online sebab nak kejar waktu fadilat tu. Maka waktu yang paling afdal yang kedua. Waktu yang pertama waktu wajib. Bilakah waktu wajib? Kalaulah seseorang itu dia bertemu Ramadan dan Syawal, maka wajib. Orang yang bertemu hanya salah satu, dia hanya bertemu Ramadan, meninggal dunia, tak wajib zakat fitrah. Ataupun dia lahir malam raya, tak bertemu Ramadan, tak wajib zakat fitrah. Kemudian waktu yang kedua, waktu afdal. Dan ini yang banyak orang kejar, adalah selepas daripada subuh raya pertama, sampailah sebelum solat raya. Sebab itu kalau kita tengok kat Masjid Surau, orang beratur. Tapi zaman sekarang kita dah boleh bayar online. Semua pusat zakat negeri untuk memudahkan, maka pada waktu itu ada pembayaran online. Dan kita pun kalaulah kita nak bayar dekat amil,
maka tak perlulah pada waktu tu nak kan orang beratur banyak nak minta doa lah. Dia yang penting kita ada niat nak bayar zakat fitrah, dah selesai. Walaupun tak dapat kupon, contohnya kupon habis, kita mengamuk pula, saya nak kupon. Kupon tu bukanlah syarat untuk sah zakat fitrah. Asalkan ada niat, maka sebenarnya kita serahkan duit kepada amil, maka telah sahlah zakat fitrah tersebut. Ataupun boleh buat pembayaran online. Ataupun kalaulah kata hang waktu pagi tu, ataupun kalaulah contohnya amil semua dah tak ada, semua dah balik kampung, maka boleh serahkan terus kepada mana-mana fakir miskin pun boleh, ataupun pada waktu itu kita bayar awal untuk lebih selamat. Sebab itu waktu yang ketiga zakat fitrah adalah waktu harus. Waktu harus ni bila? Macam sekarang. Daripada 1 Ramadan dah diharuskan untuk bayar zakat. Dah diharuskan. Maka daripada 1 Ramadan dah boleh bayar zakat fitrah. Daripada 1 Ramadan. Ini adalah waktu harus. Waktu yang ketiga. Ahlan-ahlan, Icah, kemudian Khatijah EKD, Miau, dan juga terima kasih ayahanda bantu komen dorangan komen. Begitu juga ahlan-ahlan yang lain, Zarina Ali, kemudian Muhammad Asnawi. Terima kasih banyak-banyak Hizani di atas gift. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Maka ini adalah yang ketiga waktu harus. Waktu harus bila? Macam sekarang. Sepanjang Ramadan. Itu adalah waktu yang harus. Dekat Facebook ada ke macam hilang? Okey, ada. Ahlan-ahlan Roslina Ayub. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Yang keempat adalah waktu makruh. Maksudnya dah tak dapat pahala. Cuma tidaklah berdosa. Bilakah zakat fitrah ni menjadi makruh? Apabila seseorang itu dia tangguh-tangguh sampailah lepas solat raya. Lepas solat raya baru dia nak bayar. Maka tempoh daripada lepas solat raya sampailah sebelum maghrib. Maksudnya maghrib. Maghrib raya pertama tu. Contohnya katakanlah raya nanti hari Rabu. Hari Rabu. Maka lepas daripada solat nak air ya. Ambil. Tak berhenti makan Atiyah ni. Puasa ni tak sentiasa makan puasa. Murih. Okey, Allahumma salli. Waalaikumsalam Zaitun Niza. Waalaikumsalam Tuah. Ahlan Nur Hidayah, Selasi, Lira, Iskandar Jaafar yang bersama ahlan. Kemudian Ajih dan juga lain-lain. Maka contoh hari Rabu, katakanlah raya Rabu, nanti kita akan berpandukan kepada bila nampak anak bulan. Katakanlah raya Rabu, maka waktu makruh ni bila? Waktu makruh ni orang yang melewatkan pembayaran zakat dan dia hanya bayar lepas daripada solat raya sampailah sebelum masuknya maghrib hari Rabu tu. Itu adalah waktu makruh. Dia dah tak dapat pahala. Cuma dia tetap kena bayar sebab zakat fitrah tu kan wajib. Dia tetap kena bayar. Maka hukum dia adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kecuali kata para ulama, dia menjadi tak makruh kalaulah dia sengaja nak lewatkan pembayaran itu sebab dia nak bagi kepada keluarga dia yang miskin. Dia ada keluarga yang miskin. Sebab kalau bagi kepada keluarga dapat pahala silaturahim, dapat pahala zakat. Maka pada waktu tu dia hanya balik kampung lepas solat raya ataupun dia tunggu keluarga dia yang miskin, yang susah, maka waktu tu taklah menjadi makruh. Tapi kalaulah secara umum antara lepas solat raya sampailah sebelum maghrib, itu adalah waktu yang makruh, dah tak dapat pahala tapi wajib kena bayar. Yang kelima dalam mazhab Syafi'i adalah waktu tu dah jadi haram, dah jadi berdosa. Bilakah zakat fitrah ni dah jadi haram tapi tetap kena bayar? Sebab itu adalah kewajipan. Maka ianya menjadi haram dan berdosa kalaulah dia bayar lepas maghrib. Maksudnya dah masuk raya kedua. Sebab kalender Islam berubah waktu maghrib. Dah masuk raya kedua, baru dia bayar.
dia bayar. Mungkin dia terlupa ke ataupun apa. Dah masuk raya kedua, maghrib tu, baru nak bayar ataupun selepas itu, maka hukumnya adalah haram. Dia berdosa sebab dia melengah-lengahkan pembayaran zakat. Maka kena keluarkan awal. Kalaulah kita tahu kita ni memang lupa, maka awalkan pembayaran zakat. Maka segerakan pembayaran zakat. Maka ini adalah 5 waktu berkenaan tentang zakat fitrah. Okey, jom kita mula masuk kepada syarat-syarat. Ada 4 syarat untuk zakat fitrah tu menjadi wajib. 4 syarat. Kalaulah seseorang itu cukup 4 syarat ni, wajib dia bayar zakat fitrah. Kalaulah daripada 4 syarat ni salah satu dia tak ada, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Dia tak wajib. Ahlan ayahanda, betul. Terima kasih bantu komen. Terima kasih. Nuri Ibrahim, kemudian Nur Muhammad, The Maximus, Sabilah dan juga yang lain-lain. Okey, ahlan. Norma NBT dan juga ahlan yang lain. Terima kasih kepada yang bantu komen, yang bantu yang bantu tap tekan like, yang bantu share, kongsikan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Okey. Maka apakah syarat yang menjadikan zakat fitrah tu wajib? Dia bukan wajib atas semua orang. Yang pertama, mestilah seorang tu Islam. Maka orang yang bukan Islam tidaklah wajib. Nampak hatiah ni? Sini Kak Abi. Apa? Nak bagi salam bagi salam dia kejap kata saya belum puasa lagi. Baru 2 tahun. Bagi salam. Bagi salam semua. Saya tak tidur lagi ni. Bagi salam. Dekat tangan pun ada apa? Tunjuk tangan ada apa? Kek. Makan. Sentiasa makan. Dah pergi main kat luar. Pergi main kat luar. Aisyah ajak dia main, Aisyah ajak main. Ajak dia main masak-masak lagi. Okay. Banyak gangguan sikit malam ni. Okey. Maka syarat untuk zakat fitrah tu wajib, mestilah orang tu Islam. Maka orang yang bukan Islam, dia tak wajib bayar zakat fitrah. Dia tidak wajib. Yang kedua, mestilah merdeka. Zaman kita dah tak ada hamba, alhamdulillah. Tapi zaman dulu ada hamba. Maka hamba, dia tidaklah wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua. Yang ketiga, seseorang itu dia bertemu dengan Ramadan dan Syawal yang kita sebut beberapa kali sebelum ni. Syarat ketiga, dia bertemu dengan Ramadan dan dia bertemu dengan Syawal. Orang yang tidak bertemu dengan kedua-duanya tak wajib bayar zakat fitrah. Maka kita telah sebutkan contoh bayi yang lahir malam raya, dia tak bertemu dengan Ramadan, maka tak wajib zakat fitrah. Kalau nak bayar boleh, tapi tak wajib. Ataupun orang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan, Masya Allah, meninggal dunia pada bulan yang baik, maka dia tidak wajib untuk waris dia bayarkan zakat fitrah sebab dia tak bertemu dengan Syawal. Maka itu syarat yang ketiga, dia mesti bertemu dengan Ramadan dan Syawal. Dia hidup pada kedua-dua keadaan ini. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, dia mampu. Yang keempat adalah dia mampu. Apakah maksud mampu? Mampu bermaksud dia memiliki perbelanjaan yang cukup untuk diri dia dan orang yang dia wajib tanggung nafkah bagi perbelanjaan malam raya dan juga siang raya. Maksudnya sehari semalam. Dia mesti mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk diri dia, untuk orang yang dia wajib tanggung nafkah pada malam raya dan juga siang raya. Sebagai contoh, katakanlah sebagai contoh, maka katakanlah seorang punya makan malam raya dan siang raya paling minima, katakanlah RM20 seorang. Ini contoh. Sebagian tempat mungkin lebih mahal, sebagian tempat mungkin lebih murah. Katakanlah seorang perbelanjaan makan minum biaya untuk malam raya, siang raya yang betul-betul perlu adalah RM20 kadar dia. Katakanlah orang ni dia perlu tanggung diri dia, isteri dia, anak 3 orang yang masih lagi dia perlu tanggung. Maka dia perlu tanggung 5 orang termasuk diri dia.
Maka RM20 kali 5, RM100. Dia mesti kena ada RM100. Lalu kalaulah seseorang itu duit dia hanya RM100 ataupun kurang, maka janganlah dia pergi bayar zakat fitrah. Sebab dia tak wajib pun untuk bayar zakat fitrah. Dia tak wajib pun untuk bayar. Sebab dia pun susah. Dia pun tak mampu. Dia pun mengharapkan bantuan, pertolongan. Maka orang yang syarat keempat, dia tak ada kemampuan. Apakah maksud mampu dalam zakat fitrah? Dia mesti kena ada biaya untuk diri dia. Orang yang dia wajib tanggung nafkah pada malam raya dan siang raya, sehari semalam. Sebab itu poin zakat fitrah, nak tolong orang miskin pada hari raya. Maka kalaulah dia tak ada kadar belanja tersebut, maka tak perlu dia bayar zakat fitrah. Tak wajib pun untuk dia bayar zakat fitrah. Dia utamakan dulu perbelanjaan diri dan keluarga dia. Maka tak wajib untuk dia bayar zakat fitrah. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, selain daripada belanja makan, maka belanja-belanja yang lain pun diambil kira. Contoh, sewa rumah kadar malam raya dan pagi raya. Maksudnya daripada 30 hari, berapakah sewa rumah untuk satu hari tersebut. Begitu juga perbelanjaan-perbelanjaan yang lain. Semua itu diambil kira. Maka kalaulah seseorang itu biayanya tak cukup, belanjanya tak cukup, tapi tak adalah ikut mewah. Ada orang dia punya cukup tu contohnya beribu, maka tak adalah begitu. Ini kadar normal, kadar minima. Maka kalaulah seseorang itu dia ada keperluan lebih daripada belanja diri keluarga malam raya, siang raya, maka wajib untuk dia bayar zakat fitrah. Maka inilah 4 syarat. Islam, merdeka, bertemu dengan Ramadan dan Syawal, dan yang ketiga adalah mampu, iaitu dia mempunyai biaya untuk diri, keluarga bagi perbelanjaan malam raya dan siang raya. Maka ini adalah 4 syarat wajib zakat fitrah. Maka penulis buku bawa lagi sekali. Berapakah kadar wajib zakat fitrah? Kadarnya adalah kadar 1 gantang bersamaan 2 kilo 750 gram beras. Sebab kita makan beras. Kalaulah seseorang tu makan tepung, contohnya makanan asasinya adalah roti, dia tak makan nasi pun. Macam contoh saya pernah duduk di Afrika Selatan 7 tahun, makanan asasi dia adalah roti, tepung, maka zakat fitrahnya adalah tepung. Ada sebahagian tempat di Afrika, makanan asasinya adalah buah, contohnya pisang dan lain-lain, maka itulah zakat fitrah dia. Itulah zakat fitrah dia. Kalaulah ada tuan-tuan, contoh kaya sangat tak makan nasi, makanan asasi dia adalah lamb shank, hari-hari makan daging, maka itulah zakat fitrah dia. Zakat fitrah adalah makanan asasi yang kita makan setiap hari. Dan sebab itu, kalaulah kita mampu, cuma dia masih lagi dalam fasa nak membiasakan. Kalaulah memang kita makan beras mahal, maka sepatutnya kita bayar zakat fitrah beras yang mahal. Sebab apa yang kita makan, itu yang kita bayar. Kan kita tengok di negeri Selangor contohnya, macam saya daripada Selangor, maka dikategorikan beras sederhana, beras murah, beras sederhana, beras mahal. Beras apa yang kita makan? Kalaulah kita memang makan beras mahal, itulah yang sepatutnya kita bayar zakat fitrah untuk kita bagi kepada fakir dan miskin. Tapi belum lagi dikeluarkan fatwa, masih lagi dalam fasa nak membiasakan, memberi pemahaman, memperkenalkan kepada masyarakat. Sebab itu tujuan zakat fitrah. Beras apa yang kita makan, maka itulah beras yang kita bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Kadar zakat fitrah Negeri Sembilan saya tak pasti, minta maaf. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu haram, maka masih lagi dikira zakat fitrah, cuma dah dikira qada. Dah dikira sebagai qada. Maka waktu haram masih lagi dikira sebagai zakat fitrah. Masih lagi wajib untuk dia bayar. Tetapi dah dikira sebagai qada. Dah dikira sebagai qada. Dan berdosa kalaulah dia bertangguh tu tanpa sebab. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalaulah dia bertangguh tu memang ada sebab.
Antara sebab yang selalu disebut dalam fiqh adalah kerana dia nak bagi zakat fitrah tu pada keluarga dia yang miskin. Sebab dia nak utamakan keluarga dia. Dan nak bagi pada keluarga dia yang betul-betul miskin. Yang memang miskin. Maka kalaulah dia tangguhkan begitu, maka tidaklah berdosa. Cuma tak digalakkan untuk begitu lewat. Sebab tujuan dia adalah supaya fakir miskin dapat sesuatu pada malam ataupun pagi raya. Sebab itu sebahagian orang galakkan juga untuk pembayaran zakat fitrah awal supaya kutipan awal itu boleh disalurkan kepada fakir miskin. Terima kasih di atas pertanyaan Dragon, Hana Nadia, CMS, Ahlan dan juga yang lain-lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Adilwan, kemudian Norma dan juga yang lain-lain. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, lalu siapakah yang kita perlu bayar zakat fitrah? Orang yang kita tanggung nafkah, yang wajib untuk kita bagi nafkah. Maka orang yang kita wajib bagi nafkah, maka wajib untuk kita bayar zakat fitrah untuknya. Okey, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya minta izin untuk minum sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Maka dekat manakah afdal kita bayar zakat fitrah? Dekat mana? Zakat fitrah ni berbeza daripada zakat harta. Berbeza daripada zakat harta. Maka dalam mazhab Syafi'i, ini daripada sudut afdal. Maksudnya kalau kita nak bayar kat mana-mana pun boleh. Ini daripada sudut afdal. Maka afdal untuk membayar zakat fitrah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah dekat mana kita berada malam raya. Sebab waktu tu adalah waktu wajib. Dekat mana kita berada malam raya, maka pada waktu itu wajib, maka itu adalah afdal untuk kita bayar di situ. Tapi kalaulah kita nak bayar awal, contohnya kerja dekat Shah Alam, nak bayar kat Shah Alam lah sebab takut lupa. Walaupun nanti balik kampung sebelum raya, maka tak ada masalah. Tapi afdal, nak disebut afdal dalam pandangan mazhab Syafi'i. Ahlan, waalaikumsalam. Dayang Faridah, Hizani, adakah zakat fitrah jadi sedekah jika lewat bayar zakat? Soalan dia sama. Maka kalaulah lewat, maksudnya dah sampai pada waktu haram, maka dikira sebagai qada. Tetap perlu untuk bayar, tetap wajib untuk bayar. Cuma bila disebut haram, dia tidak mendapat pahala sebab dia melengah-lengahkan, kecuali ada sebab yang diambil kira yang kita sebut tadi. Dia tetap dikira sebagai kewajipan, dia tetap dikira sebagai zakat, dan dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai qada bagi zakat fitrah tersebut. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka mana tadi? Tadi kita cerita pasal apa? Dekat mana? Okey. Dekat mana bagus nak bayar zakat fitrah? Dekat mana kita nak bagus bayar zakat fitrah? Maka kita nak bayar kat mana-mana pun boleh. Sah, diterima. Sah dan diterima. Cuma dalam mazhab Syafi'i, afdal, ini daripada afdal, yang paling terbaik, yang paling bagus, dia bayar dekat mana dia berada malam raya. Kalaulah macam contoh, saya malam raya berada dekat rumah mak mertua saya, contoh, dekat area Kajang, contoh, maka afdal untuk saya bayar di sana. Afdal. Maka dalam zakat fitrah, dekat mana kita berada malam raya, afdal untuk bayar di situ. Tapi kalau kita nak bayar kat mana-mana pun adalah sah. Tempat membayar zakat fitrah, tempat di kawasan kita, tempat di mana kita berada malam raya. Sebab kan kita dah belajar, zakat fitrah ni adalah wajib apabila seseorang tu dah habis Ramadan dan bertemu dengan permulaan Syawal, dia jadi wajib. Maka sebab itu dekat mana berada malam raya, itulah afdal. Tapi nak bayar dekat mana-mana pun tak ada masalah. Betul ayahanda, terima kasih banyak-banyak. Pada 2020 saya tak bayar zakat fitrah kerana tak mampu.
Adakah saya berdosa? Kalau tak mampu, tak berdosa. Kita dah belajar ada 4 syarat yang mana zakat fitrah tu wajib. Salah satunya mampu. Maka kalaulah tak mampu, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Adakah kena bayar sekarang? Tidak perlu. Sebab apabila tidak wajib, maka tidaklah perlu untuk qada. Tapi kalaulah nak bayar kerana syukur sebagai nak bayar, maka tak ada masalah. Cuma ianya tidaklah wajib. Kerana salah satu daripada 4 syarat zakat fitrah tu wajib adalah mestilah mampu. Okey. Siapa yang kita boleh bayar zakat fitrah ni? Siapa? Maka dalam mazhab Syafi'i, mana-mana daripada asnaf zakat, maka boleh untuk kita serahkan zakat. Tapi afdalnya kita bayar pada amil supaya tidak bertimbun ataupun berkali-kali golongan yang sama dapat. Tapi kalaulah kita nak bayar sendiri, dekat siapa kita boleh bayar? Mana-mana daripada 8 asnaf zakat. Mana-mana daripada 8 asnaf zakat. Maka itu adalah orang yang berhak yang boleh menerima zakat fitrah. Sebab itu dalam muka surat 226, maka zakat fitrah wajib diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Maka ini adalah pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey. Lalu tadi kita dah belajar, zakat fitrah ni kita wajib bayar bagi keluarga yang kita wajib tanggung nafkah. Kita wajib tanggung nafkah. Maka dekat sini ada satu poin dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini tak ada sesiapa amal lah. Tak ada sesiapa amal. Dalam mazhab Syafi'i, seorang ayah hanya wajib tanggung nafkah anak dia selagi mana belum baligh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang paling kuat. Cuma tak ada siapa amalkan. Kita pun selalunya ambil pandangan yang lain. Tapi kadang-kala ada ibu bapa yang dia perlu untuk jangan terlalu manjakan anak dia. Sebab kadang-kala anak tu dah berkahwin masih meminta. Anak tu dah ada anak, Masya Allah. Anak tu dah ada anak, masih meminta pada mak ayah. Dan dia masih ada keyakinan, kepercayaan ayah dia kena tanggung sampai bila-bila. Maka dia sampai sudah dia menjadikan anak tu malas, menjadikan tak membiasakan hidup dengan apa yang ada. Sebab kalau ada hidup, kalau ada sikit, maka sikitlah. Tak sepatutnya menyusahkan mak ayah dan lain-lain. Maka perlu diperbetulkan pemahaman ini di kalangan masyarakat kita. Sebab kadang-kadang ada anak, dia nak kahwin, dia suruh mak dan ayah dia yang pergi uruskan perkahwinan dia. Sebenarnya pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, bila anak tu baligh je, maka ayah dia tidak lagi wajib tanggung nafkah. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi tak ada siapa amalkan pun. Tak ada siapa amal. Lalu sebenarnya tak adalah kalau anak tu nak kahwin, kita yang wajib tanggung perkahwinan dia. Tak. Itu adalah salah faham. Dan kadang-kadang anak tu nak kahwin, perkahwinan yang grand, besar-besar. Tapi tak nak guna duit dia. Dia tak ada duit. Nak guna duit mak ayah. Maka itu tak sepatutnya berlaku. Tak sepatutnya berlaku. Ustaz, kalaulah saya ni kadang makan beras import, kadang makan beras tempatan, saya pun tak ingat dalam 1 tahun berapa kali, maka mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Kalaulah lebih banyak beras biasa, maka beras biasa. Kalaulah lebih banyak beras import, maka sebaik-baiknya zakat fitrah pun adalah kadar beras import. Bergantung kepada mana yang lebih banyak. Ahlan, terima kasih banyak-banyak. HNK, Rich Resources, Afid, terima kasih banyak-banyak. Okey. Perlukah kita berhutang untuk bayar zakat fitrah kerana tunggu bayaran upah kerja lambat dapat? Maka dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Tapi kalaulah kita nak buat, maka sah zakat tersebut. Dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Sebab kita belum ada. Dan orang tu pun kita tak tahu dia bayar ke tidak, lambat ke cepat. Terima kasih banyak-banyak ayahanda. Maka kalaulah orang tersebut belum lagi bayar, orang berhutang, maka pada waktu itu tak wajib. Tapi kalaulah kita nak pinjam juga, nak bayar juga, kerana kita percaya pada bayar zakat, Allah akan berikan berkah,
maka zakat tersebut adalah sah. Kemudian Ahlan, Rosina, Aina, Muhammad Syahrizan Syafi'i, Nur Aini Abdul Manaf, boleh ke bayar zakat pada pak mertua? Kalau pak mertua tu kita tanggung dia kerana memang dia tak mampu, dia susah dan kita ada kemampuan, kita tanggung nafkah dia, maka pada waktu itu boleh untuk kita bayar zakat fitrah. Sebenarnya boleh je kita nak bayar zakat fitrah untuk sesiapa. Cuma dalam mazhab Syafi'i kena maklumkan kepadanya. Kena minta izin dia, kena maklumkan. Sebab itu poin yang kita sebut adalah kalaulah anak kita dah ada kerja, bahkan kalau pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i dah baligh, maka kalaulah seorang ayah nak bayar zakat fitrah untuk anak dia, lagi-lagi kalau anak tu dah baligh, anak tu dah ada kerja, anak tu dah ada pendapatan sendiri, anak tu dah dewasa, maka ayah kena minta izin, kena maklumkan pada anak. Sebab anak tu sepatutnya bayar sendiri. Kalaulah ayah tu tak maklumkan, dia bayar je, maka tidak sah zakat fitrah untuk anak tersebut. Sebab dia sepatutnya bayar sendiri. Maka dia kena izinkan, dia kena maklumkan. Maka kalaulah kita tak tanggung ayah mertua kita tak tanggung dan kita nak bayar bagi dia, boleh, tak ada masalah. Cuma kita maklumkan dia. Macam mana kalau tak bayar fidyah, tapi kalau nak bayar guna online je sebab malu nak bayar kat tempat zakat. Fidyah boleh bayar online, tak ada masalah. Fidyah boleh bayar, fidyah boleh bayar online, tak ada masalah. Dan memang banyak kita boleh search dia fidyah online, maka boleh. Ataupun kita nak serah sendiri pun beras, boleh. Sebab fidyah ni Al-Quran sebut kena bagi kepada fakir miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Maka bagi kepada orang miskin, bagi kepada orang miskin. Maka fidyah ni kalau kita nak bagi terus kepada orang miskin boleh, beras. Kalaulah dia kadar fidyah ni satu hari kadar 750 gram beras, sebab dia satu mud, dia bukan satu gantang, dia satu cupak, maka kadar 750 gram beras untuk satu fidyah. Tapi kita boleh search dekat Google kalkulator fidyah, kita masuk dia berapa banyak hari, nanti dia akan berikan butiran dan kita boleh bayar online. Kalau baby baru lahir bulan Ramadan, kalau lahir Ramadan kena bayar zakat fitrah. Sebab syarat ketiga menjadi wajib apabila dia bertemu dengan Ramadan dan Syawal, walaupun dalam keadaan baby. Tapi kalaulah dia lahir malam raya, maka tidak perlu untuk bayar zakat fitrah. Boleh terangkan sikit mengenai haram solat sunat jika belum habis lagi qada solat wajib? Thank you. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat adalah kena utamakan yang fardu. Sebab nama dia pun fardu. Sunat ni kalaulah tak buat maka tidak berdosa. Fardu ini berada di atas tanggungjawab kita. Maka pendapat yang kuat, yang muktamad, yang diberikan fatwa, yang diikuti, maka seseorang itu dia perlu utamakan fardu walaupun dia tidak menunaikan solat sunat. Sebab itu yang paling utama. Dan itu pandangan yang ada ditulis dalam semua pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Cuma ada sebahagian orang dia kata nak jugalah solat sunat. Saya buat fardu, tapi saya buat fardu nak juga solat sunat. Maka boleh diambil pandangan selain daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i punya pandangan, bila seseorang itu ada qada, maka dia patut utamakan qada berbanding daripada sunat. Sebab qada ni Allah akan tanya, dia adalah fardu. Dan itu adalah pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Terima kasih banyak-banyak Aina Ghazali, manusia biasa. Kita semua manusia biasa. Terima kasih banyak-banyak. Zarina Ali, Rosina Cikman dan juga lain-lain. Lalu saya harap saya dapat menjawab pertanyaan tersebut tentang solat fardu. Maka dalam mazhab Syafi'i, bahkan kalau kita baca, kalaulah seseorang itu ada solat fardu, maka dia tak sepatutnya buat sunat. Itu pandangan yang paling kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu yang kita biasa dengar. Cuma kadang-kadang kita faham, ada orang yang dia dah contohnya sayang nak tinggalkan duha, contoh, ataupun witir,
ataupun qabliyah ba'diyah, maka dia boleh ikut pandangan selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi qada dia tetap kena buat. Qada dia tetap kena buat. Tak mampu banyak, buatlah sedikit demi sedikit tapi berterusan. Selalunya cara yang paling mudah para ulama anjurkan, kita bila nak solat subuh, maka kita buatlah qada subuh. Qada subuh, kemudian solat fardu subuh. Kita nak solat zuhur, buatlah qada zuhur. Kalaulah mampu, sebelum satu qada, sebelum solat zuhur, satu qada, lepas solat zuhur, satu qada untuk zuhur. Kalau tak mampu, maka ambillah satu. Setiap kali sebelum solat, kita buat qada. Dan kalaulah terlalu banyak qada sampai kita tak tahu berapa banyak, para ulama kata paling kurang sampailah hati kita berasa tenang yang kita dah selesaikan qada kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ummu Amin. Terima kasih semua, dah lebih kurang sejam dah. Okey, last. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Maka bila kita nak bayar zakat fitrah ni, apa je yang wajib? Maka dalam mazhab Syafi'i, yang wajib adalah kena ada niat. Itu je. Bila kita nak serahkan zakat fitrah tu, kita niatkan, ini adalah zakatku yang wajib. Ataupun nak sebut zakat fitrah pun boleh. Ini adalah zakatku yang wajib ke atasku. Maka tak perlu sebut. Dalam hati pun dah cukup. Lalu kalaulah tak dapat kupon habis, jangan risau. Zakat tu sah. Ada kadang-kadang orang kata, tak ada kupon lah. Tak sah ko zakat ni. Sah zakat. Ataupun kadang-kadang lain terlalu banyak. Pada waktu tu tak bersalam dengan imam. Tak bersalam. Maka jangan risau. Sah. Walaupun tak bersalam. Sebab yang wajib bila kita serahkan zakat fitrah adalah niat yang kita nak bayar zakat yang wajib ke atas diri kita dan orang yang kita tanggung. Ataupun contoh imam tu tak doa. Ada kadang-kadang orang marah kalau kita tak doa. Kenapa tak doa? Dah bayar zakat fitrah aku. Doa. Maka kalaulah imam tu tak doa, amil tu tak doa, zakat fitrah tu tetap dah sah. Maka apakah yang wajib dibuat bila kita nak serahkan zakat fitrah? Adalah kena ada niat. Okey. Ini adalah beberapa perbincangan. InsyaAllah esok kita nak baca tentang sunnah-sunnah solat raya. Sunnah-sunnah raya. Bukanlah kerana kita gembira Ramadan ni habis, tak. Tapi sebab memang di buku ni dah sampai pada tajuk muka surat 235 tentang sunnah-sunnah raya. InsyaAllah malam esok. Waalaikumsalam Juliana Abu Sari. Ahlan. Jamaah Umar. Terima kasih kepada yang berada di TikTok, yang di Facebook. Terima kasih semua. Bila kita nak bayar zakat fitrah, apa sahaja yang wajib adalah niat. Terima kasih. Okey, Zarina Ali, Rosina dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh macam sekarang ni, akhir Ramadan jadi hari ganjil, selalu ada qiyamul lail. Maka boleh je waktu qiyamul lail tu, kita niat solat fardu. Kalau kita niat solat qada. Kalau contohnya, sebab imam solat sunat, kita niat qada, boleh, tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Maka boleh untuk niatkan qada. Ataupun kalaulah kita nak juga solat sunat, dalam masa yang sama kita buat juga qada, maka kita boleh ikut pandangan selain daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apakah yang dikatakan waris? Yang dikatakan waris, insya-Allah kita akan bincangkan kemudian. Saya minta maaf sebab saya ada satu lagi program lepas ni pukul 12, lagi 3 minit. Nanti kita akan kongsikan balik Dragonfly punya soalan ni. Siapakah yang dikenali sebagai waris, insya-Allah. Terima kasih semua di atas waktu yang diberikan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Jumpa lagi. Terima kasih yang bantu komen, bantu share, yang bersama sepanjang sejam ni ataupun sebahagian daripada sejam ni, yang bagi gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Jumpa lagi. Saya minta maaf kalau ada soalan yang saya terlepas pandang. Jumpa lagi insya-Allah.